Assalamualaikum, salam Negeri Sembilan bersih muafakat sejahtera. Berita Nagori jam 10.27 Oktober 2021 bersama saya Nurul Farisha. Kita ikuti paparan utama malam ini. Majlis Pecah Tanah Pembangunan Bandar Hamilton nilai kadar vaksinasi di Negeri Sembilan mencapai sasaran. Majlis Persaraan Pengetua Cemerlang SMK KGV. Persidangan antarabangsa dakwah dan pengurusan Islam 2021 berjalan lancar. Majlis Pecah Tanah Pembangunan Bandar Hamilton di Nilai Negeri Sembilan berjalan dengan jayanya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin Harun berkata, kerjasama yang dijalinkan antara kerajaan negeri dan pihak swasta ini merupakan usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi hidup rakyat dan ekonomi. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan negeri dengan kerjasama pihak swasta sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan. Seterusnya memastikan ekonomi negeri terus berkembang. Program pada hari ini adalah bukti kerjasama erat antara kerajaan negeri dan pihak pemaju Sime Darby Properties Berhad untuk memajukan lembah wawasan Malaysia ataupun Malaysian Vision Valley 2.0 MVV 2.0 sebagai pembangunan katalis di Negeri Sembilan. Dalam pada itu, Yang Amat Berhormat juga menjelaskan bahawa kerajaan negeri sentiasa menitik beratkan faedah kepada ekonomi dan sosial. Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa menitik beratkan perkara berkaitan faedah ekonomi dan sosial. Atas dasar itu, kerajaan mensasarkan untuk mewujudkan lebih 600,000 peluang pekerjaan baru menjelang 2045 daripada pelaburan serta pembangunan sektor perindustrian berteknologi tinggi dalam perancangan MVV 2.0. Tambahnya lagi, prestasi pertubuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK Negeri Sembilan turut meningkat. Berdasarkan rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan Kerajaan Persekutuan baru-baru ini, dilihat prestasi pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK Negeri Sembilan pada tempoh 2016 hingga 2020 telah mencatat pertumbuhan 2.9% setahun. Angka ini melebihi purata nasional iaitu 2.7%. Projek pembangunan dengan skala seumpama ini diharap akan dapat melonjakkan lagi angka tersebut. Ini bukan sahaja memberi kesan positif kepada Negeri Sembilan, bahkan Malaysia secara umumnya. Saya berharap agar semua pihak terlibat akan terus mengembling tenaga dalam usaha merealisasikan perancangan pembangunan ini. Saya juga berharap syarikat-syarikat swasta dan komuniti setempat akan mengambil peluang ini untuk bekerjasama merealisasikan perancangan MVV 2.0. Kadar vaksinasi di Negeri Sembilan telah mencapai angka yang disasarkan, jelas Menteri Besar Negeri Sembilan baru-baru ini. Vaksinasi untuk remaja, untuk remaja sekolah, sebagian besar pelajar sekolah. Ya, ini sekarang dos pertama telah mencapai 91%, di mana dos kedua telah mencapai 53.2%. Ini merupakan satu angka yang baik yang kita harap dapat disegerakan lagi dan berharap anak-anak semua mengambil vaksinasi yang telah diaturkan supaya tidak tertinggal di kalangan anak-anak kita mendapat vaksinasi. Beliau menasihatkan kepada mereka yang enggan mengambil vaksin supaya mempertimbangkan keputusan agar bersama mengambil vaksin untuk memudahkan urusan mereka pada masa akan datang di dalam norma baharu kini. Akhir-akhir ini dapat juga aduan-aduan mengenai mereka yang anti vaksin menghadapi masalah dalam tugasan mereka. Jadi saya juga mencadangkan kepada mereka supaya mengambil vaksin
mengambil vaksin bagi memudahkan urusan mereka. Ya, kita sedia maklum, hari ini SOP menetapkan semua mendapat vaksinasi. Contohnya kepada mereka yang ingin minum di restoran, di warung, masuk kepada supermarket ataupun ke mall, mereka perlu adakan vaksinasi yang cukup. Jadi saya rasa mereka yang tidak dapat vaksinasi ini agak mereka ada halangan. Jadi halangan ini menyusahkan sebenarnya, dan saya mengharapkan, saya memohon kepada mereka untuk mempertimbangkan, mengkaji semula ketidaksetujuan mereka tentang vaksinasi ini supaya mereka mengambil vaksinasi. Jasa dan pengorbanan Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 Tuan Haji Roslin bin Balia diraikan pada 26 Oktober 2021. Menteri Besar Negeri Sembilan turut bersama meraikan majlis persaraan tersebut sebagai tanda terima kasih daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Mewakili barisan kepimpinan dan barisan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas jasa dan bakti Tuan Haji Roslin bin Balia, atas khidmat bakti yang dicurahkan oleh beliau sepanjang berkhidmat dalam dunia pendidikan. Tambahnya lagi, pengorbanan Tuan Haji Roslin dalam mentadbir sekolah SMK King George V amat dihargai sehingga berjaya menempa nama di peringkat antarabangsa. Pelbagai usaha pastinya sudah dilakukan beliau untuk memastikan kesejahteraan sekolah ini berada pada tahap yang cukup baik. Pada hemat saya, beliau yang sangat komited dengan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan sehingga menjadikan SMK King George dikenali Malaysia sebagai sekolah kluster kecemerlangan yang menempa pelbagai kejayaan. Bahkan kejayaan tersebut bukan sekadar di peringkat kebangsaan, malah sekolah ini juga telah menempa nama di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya jasa dan bakti beliau sudah pasti meninggalkan kenangan yang manis yang tidak dapat dilupakan oleh warga sekolah ini. Sabas dan tahniah saya ucapkan atas jasa dan bakti yang dicurahkan oleh Tuan Haji Roslin. Menteri Besar Negeri Sembilan mengalu-alukan ahli-ahli cendekiawan agama dalam membahaskan pandangan di dalam persidangan antarabangsa dakwah dan pengurusan Islam 2021 IC Daim 2021 yang berlangsung secara atas talian pada 26 Oktober 2021. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran para pengucap utama, ahli panel, perbincangan dan para pembentang kertas kerja atas kesudian berkongsi pengetahuan, dapatan, kajian dan pandangan masing-masing dalam membahaskan tema persidangan IC Daim 2021 pada kali ini. Tidak salah untuk kita akui bahawa hari ini krisis kepimpinan sedang menghimpit dunia global untuk memperbetulkan semula elemen baru yang berdasarkan nilai tambah keinsanan ataupun kemanusiaan berserta pendekatan dakwah bilhal perlu diangkat sebagai driving force dalam memacu agenda ummah, negeri dan negara yang lestari di masa hadapan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan agar semua masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam keadaan dan senario dunia yang berubah berikutan pandemik COVID-19. Senario dan cabaran semasa serta trend global memerlukan kita mengubah cara kita memberikan perkhidmatan kepada masyarakat agar perkhidmatan yang ditawarkan sama ada di sektor awam atau swasta diyakini dan dihormati. Kita perlu berubah dengan pantas, menyesuaikan diri dengan perubahan semasa agar terus kekal relevan. Dan perubahan perkhidmatan harus bermula dengan perubahan nilai kepimpinan yang memimpin dan memenuhi cita rasa kehendak insan yang amat memerlukan empati, perhatian dan kasih sayang. Pandemik COVID-19 merupakan faktor utama yang mendesak kita untuk normalisasikan perubahan dalam semua aspek kehidupan. Tambahan lagi, peranan pemimpin amat penting dalam menjaga keharmonian negara. Pemimpin perlu memainkan peranan
dalam memimpin masyarakat untuk keluar dari ketidakadilan yang berteraskan warna, agama, bangsa, waimah status ekonomi atau kerjaya. Sebaliknya, mengambil contoh virus COVID-19 yang tidak mengenal ras dan kasta, ia menyerang kita semua tanpa mempedulikan siapa kita. Sebelum kita akhiri, jom saksikan klip video selepas ini. Berita ini dibawakan khas oleh Nagari Kita TV, wadah informasi anda. Selamat malam. Pada pagi ini adalah di bawah inisiatif Powerhouse Wanita Gembira atau dikenali sebagai PH Jam Negeri Sembilan